Datuk nak kongsikan tadi manfaat 10 kebaikan ada 10. Ada Yang, figura di situ. yang pertama, cukai ini sistem cukai yang berkesan, telus dan cekap. Bererti SST sekarang ini kurang berkesan, kurang telus, kurang cekap. Yang kedua, GST boleh mengembangkan ekonomi negara 0.3% pada tahun pertama. Yang ketiga, boleh mengurangkan ekonomi terselindung. Ini orang tak bayar cukai, orang lari cukai, orang yang tipu cukai. Dia boleh mengurangkan perkara itu dan kita dapat pendapatan tambahan daripada pengelakan dan lari cukai itu. Yang keempat, dia membantu sektor ekspor negara kerana sektor ekspor sekarang ini ada elemen cukai. Tetapi selepas ini kita tidak akan kenakan cukai, GST tak akan mengenakan cukai pada ekspor dan oleh kerana itu barangan ekspor kita boleh dijual dengan lebih kompetitif ke luar negara. Seterusnya yang kelima, membantu sektor pelancongan. Pelancong-pelancong apabila balik itu, barang-barang yang mereka beli itu boleh diklaim balik GST-nya di airport. Yang 6% itu boleh klaim balik. Tetapi pada ketika pelancong itu berada di hotel, di restoran dan sebagainya, kita mengutip juga GST pada mereka tanpa mereka mendapatkan balik lah. Hanya barang yang dikeluarkan adalah 2-3 beg yang diorang bawa balik itu diklaim balik. Itu boleh menggalakkan sektor pelancongan. Yang keenam, dia mengurangkan kos perniagaan GST ini. Kerana kita ada apa yang diistilahkan sebagai input tax credit. Input tax credit ini, katalah kalau buat perabot, kain daripada perabot itu ada 6%, kilang boleh klaim balik 6% tu. Kayu perabot itu ada 6% GST, dia boleh klaim balik 6% tu daripada custom. Kemudian elektrik dia tu ada 6%, dia boleh klaim balik elektrik dia tu pada custom. Itu tak ada masalah bila ni tak ada tambah 6 tambah 6 tambah 6. Tak ada, sebab yang itu dia klaim balik. Yang itu boleh kan? klaim balik. Dan klaim balik itu dalam 14 hari kalau dibuat secara online, dan klaim balik itu juga kalau secara manual 28 hari. Apa baiknya input tax credit ini? Baiknya ialah dua. Yang pertama, mereka yang berselindung sebelum ini keluar untuk mendapatkan input tax credit. Kalau mereka tak keluar, bererti kos mereka lebih tinggi sebab lawan mereka boleh klaim balik. 6% itu sebagai kos. Apabila diklaim balik, akan mengurangkan kos perniagaan. 600 jadi kepada siapa yang bersembunyi, berselindung, bererti segala kos mereka tinggi 600 daripada orang lain. Jadi itu sebab mereka keluar daripada perselindungan mereka. Ini dia. Dia yang tak bayar cukai itu akan bayar cukai. Jadi mengurangkan apa yang dipanggil sebagai underground economy, the black economy, the shadow economy ini, ekonomi bayangan, ekonomi gelap, ekonomi bawah tanah ini satu kebaikan yang amat penting dan dia mengurangkan kos perniagaan itu. Apabila kurang kos perniagaan, 6% kurang, pada satu ketika apabila GST itu matang dalam peringkat setahun misalnya, harga barang akan lebih patut. Sebab dah kurang kos, maka penawaran dan permintaan, supply and demand itu akhirnya akan menurunkan kos dan seterusnya menurunkan juga harga barangan menjadi lebih patut dalam masa lebih kurang setahun selepas GST dilaksanakan. Yang ke-8, nambahkan hasil negara. Apabila hasil negara bertambah, maka banyaklah program-program untuk rakyat yang boleh ditambah oleh negara. Kerana tadi kita dah sebut, dari rakyat untuk rakyat segala cukai ini. Yang ke-9, sistem ini lebih baik daripada cukai jualan dan perkhidmatan SST yang ada sekarang. Antara contohnya ialah sekarang ini mereka boleh sembunyikan melalui apa yang dipanggil sebagai marketing arm. Dia transfer pricing. Katalah dia patut bayar 10 juta cukai jualan daripada kilangnya. Dia mungkin bayar cuma 8 juta dan 2 juta lagi ditransfer, dipindahkan ke marketing arm, syarikat pemasaran kilang itu. Maka kerajaan rugi yang 2 juta tu. Dalam GST ni dia tak boleh nak mengelak-ngelak macam itu. Jadi kita banyak rugi puluhan, malahan berbilion kerana berlaku transfer pricing yang ada dalam SST sekarang. Dan SST sekarang ini menaikkan harga barang. Kan tadi saya dah sebut 10% kesannya di 18, 5% kesannya di 8. Jadi dia menaikkan harga barang.